La ilaha illallah. Panas. Panas. Assalamualaikum min Adapok. Wah, soft pertama Sofi Imir, Nur Alis, Adriana Azrin. Waalaikumsalam. Rodiah Syarif, Nurul Ariana, Yasmin Yaakob, Mariam Syarbaini. Oh, ni semua soft depan ni. Waalaikumsalam. Semua ustazah jawab dah. Nur Suhaila Muhammad Saleh, Rosmawati Din. Nasi lemak dah siap ke? Suzana Amiruddin. Alhamdulillah, Cik Rodia. Nampak kat Siti Roziah, Ustaz Antai, Fauziah Yunus, Hanisa Syafi'i, Masliza Bagiran, Iranolira, subhanallah, Ida Najwa, Shima Ros, Siti Atika, apa khabar Cik? Nurka Mastura, Madiha Husin, Rodia Arsyad, Marizan Ghazali, Nida Muhammad, Nur Suhaibah, Salina Salihuddin, Alhamdulillah, Maksu Zunaiza Ahmad, Habibah Rasul, Wan Radiah, Rusnaini Adnan. Kak Rusnaini, kepok leko ada baki. Alhamdulillah, Hanidah Mansur, Alhamdulillah, Robiah Yahya, Zamzarina Zakaria. Zamzarina ni kawan sekolah saya ke dulu? Suhana Adris, Zaidah, Izan Eric, Rozana Haji. Rozana ni Roza ke? Roza penulis buku? Cuba sebab nama bapak pun macam sama. Badariah Ismail, Nur Aidah, Salma Syahrom, Romna Mansuri, Singapura. Jam berapa hari ni? Singapura sama kan dengan kita time. Ayah Gaus, Zainul Abdul Rahman, semoga sihat dah Cik. Faridah Karim, Linda kecil, I miss you. Fatimah Omar, insyaAllah. Sopiah Ahmad, Fatimah Omar, Nur Hawa, Nur Rashidin Rizwan. Alhamdulillah. Oh, tadi WhatsApp Cik Abang kita Nur Azlina Syukur, Sabariah, Faridah, Syarif Syah, Ustaz Ibrahim, Siti Ajah, Siti Azmahani, Wan Faizah, Aziza Ahmad. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Wan Yahya, masya-Allah. Ada 20 Kak Nani, mai ambil. Azrina Abdullah Hanif, Normah Jasmine, Suryani, Inas Salina, Rodiah Arsyad. Semalam kan macam hujan kat Rusnaini, tak ramai orang dekat Bukit Antarabangsa. Nur Musabaqah, subhanallah. Syida Saibul, Sanimah Haji Jamin, Mazura Muhammad, Siti Azmahaniyati Syu'ib, Romnah Mansuri. Singapura waktunya sama, alhamdulillah. Bila kita nak gather kat Romnah, alhamdulillah. Baizura Badlishah. Sekejap minum lemon sekejap, bismillah. Oh, hari ni hari Khamis. Minta maaf kepada yang berpuasa. Minta maaf. Okey, saya terlupa yang saya start lambat sikit hari ni. Maka tak boleh nak menegur semua orang. Kena start cepat Tak sedar orang dah 300 lebih. Tapi syok lah sahabat-sahabat kalau boleh nak sebut semua nama. Masya Allah, sebab tu Islam suruh mak ayah bubuh nama yang baik kan. Kita panggil nama orang ni rupa-rupanya adalah satu doa. Masya Allah. Yanti Hamid. Tak, orang duk tanya Ustaz Izzah dengan Kepok macam mana, Ustaz dah busy dengan umrah. Malam tadi Ustaz meeting pun kawan-kawan otak-otak bisnes ni lah kan pun tanya. Lepas tu Ustaz kata saya dah tak tahu nak habaq lah, saya dah sibuk dengan umrah. Lepas tu kawan-kawan dia kata tak boleh tinggal Ustaz tu, sayang tu. Lepas tu Ustaz kata orang duk cakap senang kita ni memang buat hari tu pun sekadar tak nak ada masa kosong kan muslimat.
Jadi hari tu selitlah dekat lori masa nak sampai dekat Kuala Terengganu tu. Boleh tak bang nak kirim? Selalu kami kirim kerupuk leko sampai 500-600 pack. So kami nak kirim 100. So orang yang buat tu tak percaya ustaz nak order 100. Waktu order 100 tu ustazah bawa pergi masjid. Sebab ada masjid yang betul-betul minta sedap lah ustazah kan. Jadinya pergi semalam tu sebab kita tak boleh macam mengharap apa kan. Cuaca tak elok. Lepas tu makcik-makcik tak keluar lah rumah sangat kan. Semalam kan mendung seharian. Lepas tu saya sampai masjid dah macam hujan kan. Lepas tu teringat Kak Rusnaini nak ambil banyak. Lepas tu ustazah kata dah janji dengan jemaah masjid. Macam tu lah, takut kalau dah janji dengan orang. Tapi rupa-rupanya semalam nak bawa pergi Darussaaadah pun berkira-kira. Dah janji dengan masjid tu, kesian mereka mengharap. Lepas tu kita nak buat surprise kat orang, bawa untuk mereka, kita pula yang surprise. Walaupun alhamdulillah lah. Jadinya buat juga, tapi tak bolehlah nak all out macam dulu kan. Tolong doakan sahabat-sahabat, insya-Allah Al-Fawaz ada sandaran tonggak yang kukuh insya-Allah kan. Jadi kami bolehlah turun padang, banyak benda. Tak seronok tau kalau buat kerja hanya halu arah-arahkan macam tu, cukup tak seronok. Okay? Kita kena buat kerja bersama-sama baru syok kan. Kalau kita macam duduk ke atas, kau ni dapat apa? Tidur pun tak lena, kita tak puas hati. Nak bagi puas hati tu buat sama-sama insya-Allah. Okey, dah bebel dah awal pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mereka pakai jawab ramai-ramai. Itasha keropok kering pun tersontot. Anda faham ke tersontot tu apa? Tersangkut Sat. Sebab apa? Sebab dia berkata kat sana tak boleh nak buat keropok punya, tak boleh nak buat stok sebab cuaca tak comel. Sebab saya nak bacakan ni lah sahabat-sahabat. Saya nak bacakan Kak Yasmin semalam hantar messenger dekat ustazah. Sebab messenger dia ni cantik ni kalau saya baca dekat geng-geng Latahzan. Sekejap ya. Salah. Banyaknya. Allahu Akbar. Okey. Saya nak bacakan Kak Yasmin Yaakob punya messenger. La haula wala quwwata illa billah. Salah. Ini saya tak baca lagi, baru nak baca. Sharing seorang guru besar. Okey, alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad. Okey, saya nak bacakan semalam. Khas untuk Ustazah Zai dan sahabat-sahabat Latahzan. Secebis inspirasi dari kuliah dan buku Latahzan. Walau pelbagai badai melanda, usah gusar gundah gulana. Allah, nak nangis dah ni. Usah resah sengsara merana, kerana Allah kan ada bersama kita. Yang maha luas nikmat rahmatnya. Janjinya Allah tiada yang dusta. Syukur, zikir, sabarlah sentiasa. InsyaAllah kita kan selalu bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Hasil daripada Latahzan, orang boleh berpuisi kan sahabat-sahabat. Orang boleh macam-macam lah, subhanallah. Dan paling saya seronok bila baca messenger. Dia berkata, ustazah sekarang kalau ada masalah dah tahu dah bab mana nak rujuk. Kadang-kadang ustazah pula cakap, lah hebat dia pun ni, aku pun tak tahu nak rujuk tang mana. Maksudnya sahabat-sahabat, benarlah bukan ustazah yang menasihat, tapi kitab Latahzan Dr. Aida Al-Qarni. Masya Allah, just follow, istiqamah. Sekali lagi tahniah siapa yang dah follow sampai lebih 120 bab ini. Anda memang hebat. Anda hebat bukan untuk dicanang-canangkan di Facebook, nak berbangga-bangga. Apa kita dapat dengan berbangga-bangga sahabat? Kan apa kita dapat? Yang kita nak dapat bila kita dilanda ujian, ditimpa musibah, masalah, kita tahu macam mana nak handle diri kita sendiri.
Kita cukup takut ada masalah, sahabat, kita berputus asa dari rahmat Allah. Sedangkan dalam Quran banyak sangat pesanan-pesanan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nak tergelak tu nampak nama Kak Yanti. Sebab pagi-pagi ustaz kan dah boleh pergi surau. Lepas tu dah potong gelang semalam. Lupa tadi dia hantar air ke ustazah. Lupa nak suruh dia tunjuk lengan tanpa gelang. Lepas tu Kak Yanti tahu tak, habis je potong gelang semalam, Allah, dia pi tempat yang dia rindui. Kan, apa lagi cari nasi kandak lah orang Penang, orang utara. Lepas tu, yang boleh tak tengah hari ni abang nak makan dengan kawan abang? Tahu dah kalau dia macam tu, dia tak offer isteri dia akan pergi kedai yang ustazah tak masuk lah. Macam tu jawabnya. Lepas tu dah merdeka lah tu. Dah merdeka dah. Lepas tu abang terkial-kial nak ambil gambar, nak bukti sebelum dan selepas. Ambil gambar gelang dah potong. Lepas tu yang nak potong tu tak tahulah doktor ke apa kan. Saya pun tak tanya dia. Lepas tu dia kata, Cik, tolong jangan ambil gambar saya Ramai sangat orang nak ambil gambar saya. Ustaz kata, perasan aku bukan nak ambil gambar. Jadi maksudnya dia seronok sangat lah hari ni nak pergi meeting. Banyaklah sangat-sangat kerja. Seronok sangat sahabat-sahabat. Potong gelang pink tu. Saya kata hari tu kan main syok lagi. Yang abang dapat gelang mengandung ni. Sian orang tak pernah mengandung. Tak pernah ada pengalaman menghantar isteri ke tempat-tempat bermakaian gelang pink kan. Makanya dia kata syok juga pakai gelang pink ni. Kan. Lepas tu betahnya 2 hari je. Masuk hari ketiga, ya Allah rimasnya aku duduk rumah, rimasnya. Dia memang tak boleh just stay at home. Alhamdulillah. So doakan muslimat dirahmati Allah. Apa sahaja. Jadi kuliah La Tahzan ini sebenarnya, subhanallah, ustazah jumpa kat mana-mana dekat masjid surau. Terima kasih ustazah. Saya kata jangan terima kasih kat saya. Sebab apa anda tak perlu berterima kasih pada ustazah? Saya ni tolong bacakan je sahabat. Dan percayalah ketika saya membuka kitab La Tahzan, saya hanya mencari kekuatan untuk diri sendiri dengan izinnya Allah. Dan saya merasa rugi kalau kaedah kita nak mencari kekuatan, bersandar kuat kepada Allah ni hanya kita buat seorang-seorang. Sebab semua orang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau semalam saya sembang dengan anak buah, dah start kan pergi rumah bapak semua, anak buah saya si Amirul lah. Dia kata, dulu kan Umi masa abang masa abang sekolah rendah, dia yang alhamdulillah baru dapat Al-Hafiz tu kan, muslimat dirahmati Allah, doakan nak sambung belajar, semoga Allah beri alim pula lah, okay? Hafal Quran saja tapi tak alim pun payah juga kan. Jadi muslimat dia kata, abang ingat lagi ada budak darjah 2, dia naik dekat tingkat 2, dia terjun bangunan. Dia terjun darjah 2 tu, muslimat dirahmati Allah. Jadi nak sebut kenapa dia stres ke? Lepas tu ibu dia pun cerita, biasa je budak-budak sekolah rendah pun ada yang cuba nak kelar tangan semua. Ayo sahabat-sahabat, ni dah ayo dah keluar ni. Takut kita. Jadi macam malam ni rancangan dengar di TV Al-Hijrah, tajuk apa ya? Pornografi, ketagihan, saya tak ingatlah apa tajuk dia tu. Tapi bab budak muda umur 20-an rasa dia sedang mencari kekuatan untuk tinggalkan benda yang dia dah ketagih daripada usia sekolah rendah. Ketagih menonton video lucah daripada sekolah rendah. Dan dia mengakui lah mulanya tu macam kawan ajak, suka-suka. Akhirnya bila dia dah ada duit sendiri apa semua, ketagihan itu menyebabkan wa na'udzubillah min zalik. Tak tahu nak cakap lah malam ni lah kita dengar. Oh surprise, malam ni kita dengar. Okay. Tapi ada sedikit kelainan lah. Malam ni sebenarnya ustazah tak live. Sekejap lagi saya cutikan semua kelas saya hari ni. Kecuali lepas ni 8.30 saya ada kelas. Kita buat rakaman tengah hari sebab studio ada emergency hal yang perlu disettlekan malam ni. Jadi kami buat rakaman awal. Bila rakaman dia bukan 1 jam, dia akan drag. Jadi saya tak boleh nak jangka kelas petang boleh on ke tidak. Sama juga dengan iKim saya besok. Dia bukan live tapi dah buat rakaman semalam sebab DJ ada hal yang perlu diuruskan sangat. Jadi saya kalau boleh tak nak lah macam tukar-tukar kan. Jadi alhamdulillah teknologi kan sekarang ni
kita boleh awalkan. Yang penting benda tu jalan juga. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, tolong bantu dengan doa. Semua yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan umum. Maknanya demi kebaikan semua. Sebab apa? Kalau kita dapat manfaat daripadanya tu, saya buka handphone pagi tadi, saya tengok mesej untuk kerja-kerja kami hari ini pukul 2.45 pagi dihantar. Saya kata Allahu Rabbi, kan memang tim ni orang kata tidur pun entah macam mana kan, semata-mata nak sampaikan konten kepada ummah. Jadi bukan calang-calang muslimat dirahmati Allah, kita buat sungguh-sungguh. Moga-moga di situ mereka bukan tak ada down, tak ada putus asa. So ilmu-ilmu dalam Latahzan ni kadang-kadang Ustazah bawa. Ustazah ada baca hari tu dalam Latahzan. Nanti Ustazah share lah. Makasih Ustazah, sejuk sikit hati kami ni. Semua hidup takkan sunyi dari ujian. Sebab dunia adalah pentas ujian. Anda istiqamah dalam Latahzan, anda ada kekuatan bagaimana untuk berdepan dengan kehidupan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat minum tangan kanan, okey? Bismillah. Baik, semalam muka surat 242, alhamdulillah. Lupa nak cerita tadi pasal ustaz tu sebab dia pergi subuh. Dia beli, rindulah tu nak beli roti canai. Dia beli roti sardin kat Ustazah. Suka. Jadi suka habis keping tu yang jadi konyang pelik. Selalu bersiaran dalam keadaan lapar. Okey, muka surat 242, kitab baru. Siapa yang belum ada kitab dan nak mendapatkannya, tim khidmat masih boleh melayani anda. Cuma Ustazah tak boleh nak tepek kat bawah ni. Sebab Ustazah dah bersiaran, nanti nak type lambat pula. Okey, lepas tu Ustazah tak boleh nak tulis. Bukan tak boleh nak tulis kat Yanti. Bila kita create post tu boleh, tapi saya kan memang macam semua benda nak cepat kan. So saya nak copy paste sahaja kepada yang baru ni. Itu masalah saya selama ni. Cuma saya tak sempat membaca semua perbincangan dalam tim khidmat semalam. Tak maaf ya. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Az-Zumar ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa berkat keimanan dan amal soleh yang mereka miliki. Allahumma salli ala Muhammad. Kalimah wa yunajjillahu allazina, kalimah itu menyelamatkan orang-orang yang ittaqau, yang bertakwa berkat keimanan dan amal soleh yang mereka miliki. Masya Allah, kita berulang-ulang kali mengetahui betapa orang yang bertakwa ini merupakan kekasih Allah. Orang yang bertakwa, mudahnya muslimat dirahmati Allah, adalah orang yang benar-benar beramal soleh semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Orang yang dalam keadaan pusingan hidup, tayar kehidupan ni, saat dia berada di atas dia beriman, saat dia berada di bawah dia masih beriman. Faham maksud Ustazah? Hidup kita ni up and down. Kadang kita okey, kadang kita tak. Kadang kita okey, kadang kita KO. Ini biasa. Kadang rasa macam gembira sepanjang hari, kadang rasa nak nangis sepanjang hari. Sahabat yang merasai demikian, bukan anda seorang. Semua kita, wallahi semua kita, termasuk mukcik yang pakai tudung hitam, yang dia tak lalat hitam tu, sama je. Kadang kita okey, kadang kita KO. Tapi macam mana Ustazah? Ada orang tu nampak macam okey je. Jawapannya, saat dia okey pun dia beriman, saat dia KO pun dia beriman. Faham maksud? Muslimat dirahmati Allah. Dan kekal beramal soleh. Saat dia berada di atas, naik pangkat, gaji besar, orang hebat, tak lupakan Allah. Ada orang yang bila dah berada di atas sana, wah dulu solat fardu boleh berjemaah kat masjid. Sekarang sejak dah naik pangkat, bertahta ni asyik, tak sempat. Makin jauh dengan Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Ada orang bila berada di bawah, muslimat dirahmati Allah, dia menyalah-nyalahkan. Kenapa kau beri aku takdir yang buruk macam ni? Kenapa aku? Kenapa bukan orang tu? Sahabat-sahabat, semalam Ustazah habis daripada kuliah di Darus Saadah. Ustazah terus drive ke Ceras, tempat menyewanya sahabat kita Ina Zarina, yang tempoh hari Ustazah cerita suami dia polis,
meninggal aksiden. So tiba-tiba baru semalam lah Ustazah tahu cerita dia. Subhanallah. Dan ada anak lelaki tunggal. Dan 3 beranak ini yang Ustazah kenal memang Masya Allah, keluarga yang harmoni, bahagia, sejahtera. Sebab mereka pernah ikut Ustazah rehlah ke Pulau Pangku. Anak yang sekecil ketika itu 9 tahun kot usianya, join kami punya Qiyamul Lail pukul 4 pagi. Ustazah bila buat rehlah, Ustazah buat Qiyamul Lail. Kalau yang bawa anak tu biasanya, Ustazah minta maaf lah, saya tak join lah, kesian anak nak tidur kat bilik. Anak dia join Qiyamul Lail. Bila malam lepas solat isyak dah habis semua program, Ustazah akan tutup dengan surah Al-Mulk. Anak dia boleh tak tengok Quran, baca Al-Mulk. Dan mokcik-mokcik duk jap-jap kelepah jeling kat budak tu. Malunya Ustazah, kita ni duk terhege-hege, buka Quran pun mengantuk. Budak kecil tu tabarakalladzi semangat baca ni. Subhanallah. Lepas tu muslimat, hubungan suami isteri ni kita nampak macam Masya Allah bahagia tengok. Dan semalam diakui oleh sang isteri yang lemah lembut, Ustazah, suami saya orang baik Ustazah. Bila aksiden tu berlaku, muslimat memang ngerilah dengar cerita tu. Tapi sahabat-sahabat polis ni dapat jumpa handphone dia. Sebab bila orang dah hantar alat-alat dia ni, motor dia okey, tapi katanya dia, Allahu Akbar, tak tahu siapa langgar ataupun dia terjatuh sendiri. Dia terjunam ke bawah daripada macam divider tu kan. Allahu Akbar, kita doakan kebaikan semua yang bawa motor apa semua. Jadi kita tak tahu keadaan jenazah macam mana. Masa dia datang hospital, doktor bukakan bahagian muka ni supaya anak dan isteri ni boleh cium. Tapi muslimat dirahmati Allah, doktor tak bagilah, elakkanlah untuk buka bahagian bawah sebab bawa anak. Takut macam trauma kan. So kecederaan tu dia tak boleh cerita kat kita sebab dia sendiri tak nampak. Dan nasihat doktor tahulah kan ikut pengalaman nak bagi tengok ke tidak. Tapi wajah ni sangat putih, bersih, berseri dengan senyum. So dia kata, saya tak tahulah Ustazah kekuatan datang dari mana. Subhanallah. Suami dia polis, selalu buat kerja macam on the dot lah, kena panggil sana sini, okey. Lepas tu masa dia nak keluar tu Ustazah, dia kata dia cakap lah dengan saya, dia nak keluar tapi kita dah mamai, dah lelap kan. Jadi pukul 2.30 pagi, 2.45 gitu, dia kata dia dengar orang ketuk pintu. So dia ingatkan suami dia balik lupa bawa kunci. Dia pun mamai tak pakai tudung lah. Lepas tu bila dia rasa macam bukan suami dia buka pintu sikit. Dia bagi tahulah yang suami dia aksiden. Lepas tu terus cakap pula tu meninggal. Jadi saya tak tahu dari mana datang kekuatan tu, terus sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tak tahu macam mana Allah buat sepanjang PKP, kerja work from home, anak ada dekat rumah, suami selalu keluar bekerja. Hari-hari hampir sang isteri ni akan bercakap dengan anak yang seorang ni. Kalau mama mati, kalau daddy tak ada, tak tahu Ustazah, hampir hari-hari dengar my Quran time sama-sama, dengar kuliah Ustazah sama-sama, mesti bercakap pasal mati. Kadang-kadang saya sampai terfikir, aku ni nak mati kan asyik cakap dengan anak pasal mati. Rupanya mereka berdua akan kehilangan lelaki yang melindungi. So balik Ustazah dengan 2 orang kawan. Ustazah bercerita lah, Ustazah memang macam tu, dah ceramah dekat masjid. Dalam kereta ceramah lagi. Jadi orang yang naik kereta dengan Ustazah tak pernah sunyi lah telinga dia. Jadi Ustazah pun bercakap, macam mana kita fikir. Minta maaf sahabat, benda ni saya cerita sebab kita boleh apply dalam kehidupan kita. Takdirnya sahabat kita ni, kalau ia berlaku kepada aku, bagaimana situasi kita. Lepas tu Ustazah cakap dengan kawan-kawan dalam kereta semalam, on the way balik, sampai tersyasyul-syasyul tengok Waze kan, dah lah nak cepat nak mengajar Bukit Terbangsa pula. Lepas tu Ustazah pun cakap, kalau kita manusia ni tak ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, apa bahasa manusia akan bercakap? Manusia akan kata, kenapa suami dia yang meninggal? Kita jadi saksi suami dia orang yang baik. Anak dia, anaknya pun rindu dekat ayah ni sebab ayah dia memang orang yang sangat melindungi, baik. Masya Allah. Kenapa yang tak dimatikan oleh Allah tu orang yang lupa isteri, tak bertanggungjawab pada anak-anak, ketak gigi dah ni. Kenapa? Siapa kamu wahai hambanya Allah nak mempersoalkan semua itu? Masya Allah. Maka kekuatan dia datang. Dia terus cakap dekat anak dia, adik tahu kan, Allah bagi pinjam daddy dekat kita sekejap je kan.
Anak tu pun ustazah tak adalah menangis-nangis, meronta-ronta, meraung-raung. Sebab apa sahabat? Awal-awal dah set dalam minda ni, semuanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kita ni hanya ikut je skrip yang Allah telah tetapkan. Bayangkan kalau situasi kita berada di tempat itu, sambil dia menguruskan jenazah daripada pagi, meninggal musim-musim COVID ni kan nak kena test COVID apa semua dulu kan sahabat-sahabat. Dia boleh melalui dengan kekuatan semua. Dan yang paling saya kagum, anak lelaki seorang muslimat sekarang, ibu ni masih dalam iddah. Dia berwasat-wasat dengan saya, tanya pendapat dia dalam iddah macam mana semua. Sebab dia nak hantar anak dia ke madrasah tahfiz. Saya pun, ni Ustazah Zai ni. Aku tak boleh cakap kat telefon ni. Dengan saya sibuk-sibuk, takut salah pula bagi nasihat kan. Tak apa Ina, Ustazah akan datang rumah, insyaAllah kita cakap berdepan. Tu yang saya curi juga masa pergi rumah dia semalam tu. Lepas tu Ustazah pun kata, Ustazah bukan apa, betulkan niat, kenapa nak hantar anak. Lepas ni kalau dah hantar anak, orang ni manusia-manusia, saudara mara, jiran, tetangga, kawan-kawan akan, kau ni boleh berpisah pula dengan anak. Berpisah dengan anak, dah suami tinggal, lepas tu anak kau hantar duduk asrama. Kalau aku tak kuat lah. Kita kuat kadang-kadang sahabat, tapi sebab datang dengar ni, batu-batu api, mokcik-mokcik bawang, serai semua ada ni kan. Lepas tu Ina dah ada matlamat. Kenapa? Yalah Ustazah, kalau saya dah kerja masuk office nanti, takut anak saya nanti balik-balik selalu daddy dia ada, kan sembang-sembang dengan dia. So macam mana Ustazah, saya takut jiwa dia kosong, dia seorang-seorang kat rumah, dia baru nak membesar. Apa yang difikirkan semalam adalah tepat. Dan dia berkorban rasa, dah berpisah dengan suaminya, berpisah alam dunia dan alam barzakh muslimat, tapi dia sanggup nak melepaskan anaknya untuk diwakafkan ke jalan Allah. Ya Rab, ibu-ibu cuba anda akui, kalau anda mampu tak macam tu. Sebab tu Allah beri apa saja ujian kepada orang yang mampu. Masya Allah sahabat. Jadi bila kita faham benda ni, ya Allah, lepas satu belum habis iddah, dia dah sanggup hantar anak usia 10 tahun tu berpisah dengannya. Untuk apa? Untuk menekuni ilmu Allah. Subhanallah, Qurannya bagus. Hari-hari baca Quran. Semalam kami ni pukul 1.20 saya balik daripada rumah dia. Dia dah kalut-kalut basah-basah muka, keluar bilik air. Nak solat, nanti lewat solat. Ui, terasa budak kecil kan, solat di awal waktu. Kita, atuk nenek, sekian dimaklumkan. So saya menagih doa. 1000 lebih dah minta maaf. Ustazah cerita pasal siapa ni? Ustazah cerita pasal anak murid Ustazah, sahabat Ustazah, sahabat-sahabat yang kita boleh jadikan contoh. Bagaimana bila Ustazah kata Ustazah peluk ni, peluk jangan cakap dekat KKM. Ustazah peluk dia, muslimat dirahmati Allah. Ustazah kata anda mulia, Masya Allah, kami tumpang. Tolong doakan Ustazah, doakan kami semua, anda insan hebat. Janganlah sebut insan hebat Ustazah, Allah je yang tahu hati saya. Saya pun tak tahu macam mana Allah bagi kekuatan ni. Ustazah, kita betul-betul apa je masalah, kita balik pada Allah. Allah tu baik, tak pernah tinggalkan kita. Aduh, nak berambu ayat mata, tapi kita duk sabar je lah kan. Kan kita nangis, dia pun nangis juga. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita ambil lagi. Berada di atas, kita berada di bawah. Saat kita gembira, saat kita berduka, macam mana nak ajar diri kita kekal dalam iman dan beramal solihat. Kita kadang-kadang contoh hidup kita dianiaya. Cuba anda fikir macam ni. Kadang-kadang kita rasa macam dizalimi, teraniaya. Kita ni sedang dimuliakan Allah. Macam sahabat kita tadi, diuji Allah, sedang dimuliakan Allah sebab Allah sedang dekat dengan kamu. Tapi sebab orang menganiaya kita, orang zalim pada kita, Allah uji kita. Kedudukan mulia yang Allah pilih tadi tu, kita kenapa aku ya Allah? Sampai hati orang tu buat aku macam tu ya Allah. Aku dah buat segala baik, tapi kenapa aku kena tipu ya Allah? Memang dia tu penipu, jahat. Memang aku dah tahu dia tu zalim. Yang jahat keluar, sampai kita terlupa nak menambah amal solihat. Akhirnya, title mulia yang Allah beri tadi, Allah tarik balik. Engkau jadi manusia hina kerana mulut engkau keluarkan perkataan yang buruk-buruk. Salah orang tu satu, tapi engkau tambah sekian. Masya Allah, saya tak sabar nak jumpa dengan budak yang responden malam ni dengar, kan? Sebab katanya betul-betul nak hijrah.
nak tinggalkan dunia suka menonton pornografi tersebut. Jadi Ustazah nak kata, kalau engkau betul-betul orang yang beramal solihat, kalau nak atas nama hijrah, jangan lagi melayari perkara-perkara macam tu. Kita cakap mudah, tapi bagi orang yang ketagih cukup payah. InsyaAllah bila engkau bermujahadah, balik kepada jalan Allah. Jangan letak, handphone tak pernah salah sahabat. Handphone tak pernah salah. Kita Yahudikan dia, kita Israelkan dia. Sebenarnya yang pegang handphone tu jauh lebih Yahudi Israel lagi. Sebab kita boleh pilih. Ke syurga boleh dengan ini, ke neraka boleh. Tapi kenapa engkau tak datangkan kekuatan keimanan dan amal soleh engkau untuk, bukan cerita pasal orang muda, budak, remaja saja. Atuk-atuknya pun sama sekali. Sahabat, macam mana solat kita? Kalau mata kita digunakan bermaksiat kepada Allah, mata yang Allah suruh bersyukur atas segala nikmat Allah, pandang yang baik-baik, itu tanda orang bersyukur. Tapi kamu menggunakan mata untuk perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah. Inilah manusia yang kata Quran akan dibangkitkan nanti di mahsyar seperti mata yang sedang buta, teraba-raba. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa aku buta? Sedangkan dulu kat dunia aku celik, ya Allah. Sebab mata engkau tu sengaja digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita, takutlah benda macam ni. Sebab benda ni berlaku depan Ustazah. Dan tak sedikit isteri yang mengadu kepada Ustazah. Ustazah, suami saya tu solat jemaah tak tinggal, bahkan jadi imam Ustazah. Tapi kenapa dia jadi macam tu Ustazah? Jawapannya, sebab dia tidak ada iman dan ketakwaan kepada Allah. Orang yang takwa akan takut sangat kepada Allah. Dia saat dia berseorangan, saat dia beramai-ramai, dia bukan takut kepada pandangan manusia segala. Dia takut kepada apa yang Allah telah letakkan dalam Quran, ancaman-ancaman. Basyiran wa nadhira. Basyiran, berita gembira. Orang yang menggunakan mata ke jalan Allah, orang yang menggunakan telinga ke jalan Allah, basyirah, dijanjikan berita-berita gembira. Tapi nadhira, ancaman-ancaman dalam Quran, kau tak takut ke kalau kau gunakan mata ke jalan maksiat? Kalau kau gunakan telinga ke jalan maksiat? Siapakah yang tarikh lahir ke anniversary ke apa tu? Okay, siapa sahaja yang sambut selamat ulang tahun perkahwinan, insya-Allah wedding anniversary ke birthday ke hari ni. Hari ni juga birthday sahabat kita, sahabat tim khidmat. Kan belum sempat lagi nak wish kat dia. Dan insya-Allah hari jadinya siapa? Terima kasih Kak Yanti Suq Al-Ummi menuliskan dapatkan buku Latahzan dan buku-buku Ustazah Zai. Boleh segera WhatsApp tim khidmat 0163729048. Asyik baik nombor telefon betul. Kalau salah nak kena babak ni. Okey, birthday-nya siapa? Husni, Masya Allah. Husni yang bantu Ustazah menguruskan yuran fik wanita close group setiap hari Ahad petang. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Baru satu, minta maaf ya, sebab hari ni macam Ustazah terkesan dengan pertemuan semalam dengan sahabat kita tu. Beliau pun sentiasa ada dalam kuliah-kuliah Ustazah. Alhamdulillah. Semoga diberi kekuatan, diberi kebaikan dunia akhirat. Amin. Kebahagiaan bagi orang yang menyeru orang lain melaksanakan isi kalimat tersebut adalah akan meraih pertolongan, kemenangan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu nakkan pertolongan Allah. Kita selalu nakkan kemenangan dan pahala. Tapi kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah beri ke jalan maksiat. Kita tak malu ke menadah tangan, sahabat-sahabat? Kita tak malu ke bila minta dengan Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah. Ya Allah, aku nak menang di dunia dan di akhirat, ya Allah. Aku nak pahala sebab kat dunia ni yang laku duit, tapi dekat akhirat yang laku adalah pahala. Tapi pada masa yang sama kita menderhakai Allah. Kita bermaksiat kepada Allah. Sahabat, cuba jujur pada diri. Kan orang minta Salbiah Musa, Siti Ajah, Nuri Hamad, Nur Aini Abdul Manaf jumpa Ustazah. Ustazah nak pinjam tudung hitam Ustazah tu cantik contoh kan, manusia biasa. Kau siapa nak pinjam-pinjam tudung aku ni? Bukan kau ke yang hari tu duk halang jalan aku? Bukan kau ke yang hidup hari tu susahkan aku? Kita manusia biasa yang tidak maksum seperti Rasulullah. Kalau kita ada rasa macam tu, kenapa kita tak punya rasa, sahabat? Aku ni layak ke nak minta macam-macam dengan Allah? Sedangkan aku buat secoet je, aku buat seciput je. Teruknya aku ni. Kalau aku ni
Minta maaf ya guru-guru akidah, mungkin ada yang menonton. Kita tak boleh cakap macam ni. Kalau aku ni Allah, tak boleh cakap. Cuma Ustazah nak ajak kita faham. Okay? Kalau sebagai manusia pun kita masih macam hari tu Ustazah cerita, kenapa kita balik holiday, kita beli 10 keychain. Sedangkan kita ada 100 kawan. 10 ni kita bagi kepada orang yang sering tolong kita, yang sering bermanfaat pada kita. Aku jangan cakap kat yang lain, aku nak bagi semua, tapi tahulah aku bukan mampu pun. Kita tak mampu, kita tak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Tapi Allah sangat baik. Allah adalah Raja langit dan bumi. Kita nak apa-apa pun kita minta pada Allah. Tapi tolonglah wujud rasa malu. Wajar ke aku nak minta dengan Allah? Mata ni yang Allah bagi ni, Masya Allah, aku tak payah bayar bil pun setiap kali aku kelipah. Kata pakar-pakar perubatan ahli sains, kalau mata kita bulat je, tak berkelip langsung, itu penyakit yang sangat bahaya. Tak tengok berapa lama Ustazah boleh bulat mata ni. Tak tahan. Tak tahan sahabat. Bayangkan setiap kelipah, kan? Betul ke Ustazah sebut ni? Kelipah, keluar bil mata. Kan? Setiap kali dengar bunyi, bil telinga. Setiap boleh bercakap, bil mulut. Yang bernafas ni tak kira lah. Ya Allah, mahalnya bil bulan ni. Bil bernafas. Tarik nafas 1 sen. Jatuh nafas 5 sen. Sahabat, tak pernah. Tapi kita tak pernah nampak nikmatnya Allah. Kita menderhakai Allah dengan cara yang luar biasa. Kenapa ya sahabat-sahabat dirahmati Allah kita begitu? Subhanallah. Terima kasih Kak Nazatul Naina. Okay, Kak Yanti dah masuk, dah dekat, dah dipinkan siap bubuh kerongsang lagi ke tepi tu. Masya Allah, tabarakallah. Surah As-Saffat ayat 173. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Jundana, tentera kami itulah yang pasti menang. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita muslimat dirahmati Allah, siapakah tentera-tentera Allah? Siapakah waliullah? Siapakah orang-orang yang taat tunduk kepada perintah Allah? Orang-orang ni pasti akan menang sebab dia duduk atas muka bumi ini, muslimat dirahmati Allah, hanya sami'na wa ata'na. Kami taat ya Allah, kami dengar ya Allah, dan kami taat ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kebahagiaan orang yang mencintai syahadahku adalah jaminan akan diangkat darjatnya. Apa semalam kita belajar? Kalimah la ilaha illallah. Semalam tengah emosi bercakap la ilaha illallah, tiba-tiba kerehkong, kan? Pahal Ustazah tiba-tiba senyap macam tu. Tak tahu pasal apa. Masa tu sahabat tim khidmat tengah duk godek-godek. Adakah sebab itu? Mustahil kot rasanya. Tengah godek-godek tu apa? Godek-godek nak bantu, nak bagi Ustazah punya live lagi lancar lah. Sebab ada beberapa admin dalam page Ustazah Muzayyanah ni. Kemudian Ustazah duk belik-belik internet okey sahabat-sahabat. So tak tahu silap kat mana. Tapi masa tu memang dah kemuncak dah nak habis dah. Ustazah memang sedang menjiwai sangat kalimah la ilaha illallah. So hari ni kita ulang lagi. Kebahagiaan orang yang mencintai syahadahku adalah jaminan akan diangkat darjatnya, mendapat kehormatan dan mendapat kemuliaan. Kata lisan sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kalau nama yang disembah itulah segala-galanya. Saat senang atau susah, sahabat-sahabat. Saat kita bersantai-santai, tak ada kerja, senangnya buka handphone, gunakan mata kepada maksiat. Terkekek-kekek, meleleh air liok seorang-seorang. Faham maksud Ustazah? Kat mana sahabat-sahabat kita nak mendapat kemuliaan? Kat mana Allah nak beri penghormatan? Kenapa kita susah sangat? Sahabat-sahabat, sedangkan syaitan sedang bertepuk-tepuk tangan. Pagi sembah Tuhanmu, petang sembah aku pula. Sebab aku yang suka tengok benda-benda macam tu. Ini perkara yang kita nak jentik hati kita sungguh-sungguh. Surah Al-Munafiqun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan hanyalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kita tahu Allah yang paling mulia, para Rasul paling mulia. Kita hina sahabat-sahabat.
Tetapi Allah jamin, jadi orang beriman, anda juga termasuk orang yang mendapat izzah. Izzah, kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. So kita tak mungkin menjadi Allah. Kita tak mungkin menjadi Rasul. Tapi kita duduk segolong. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Kita mendapat izzah, kemuliaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini diceritakan dalam surah Al-Munafiqun, surah yang banyak menceritakan kisah-kisah orang munafik. Siapakah munafik? Itu orang yang lisannya bersyahadah, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jauh di dasar hati ni banyak keburukan-keburukan. Wah, zahirnya bukan main lagi. Seperti orang Islam yang sungguh-sungguh tawaduk, patuh. Kita malu, kita takut, sahabat-sahabat. Sebab apa takutnya? Takut orang-orang yang tidak mau berapa tunduk dengan Islam, zahir macam malaikat, tapi perangai mengalahkan iblis. Ramai kan orang cakap macam tu. Na'udzubillah min zalik. Bila kita dengar orang cakap macam tu, tolong muhasabah. Takkan bergoyang pokok tanpa angin. Kenapa orang cakap macam tu? Aku dah buat zalim kat orang ke? Aku dah ada tonton video lucah ke? Macam mana orang boleh tahu sedangkan isteri aku tak tahu ni? Kawan-kawan kau tu, kau ingat boleh tutup mulut sangat. Macamlah kawan-kawan kau tak tahu apa yang kau buat. Tiba-tiba kau bercakap tentang kebaikan, syurga, tapi perbuatan kau tu tak ubah macam ahli neraka. Allahu Akbar, nak sebut takut. Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, terlalu banyak hari ini. Sampai kalau kita dengar pun, ya Allah Ustazah, takkanlah orang tu buat macam tu. Ustazah, takkanlah. Sahabat-sahabat, Allah, saya macam debar tau nak sampai ke malam ni. Debar. Sebab adalah beberapa isu di belakang tabir kan, sahabat-sahabat. Hakikatnya begitulah dunia hari ini. Kita tak sangka cempedak jadi nangka. Kan, cempedak jadi nangka pula dah. Okey, Bilal yang mulanya seorang hamba, setelah mengucap kalimah ini, di kemudian hari dia menjadi seorang yang merdeka. Apa kalimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 257. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bilal bin Rabah bukan asalnya tunduk patuh mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kulitnya hitam, rambutnya kerinting, bibirnya merah tebal. Pendek ceritanya, kalau sebut Bilal, orang Arab ketika itu, aloh tak gemar, memang tak handsome langsung. Siapa nak muliakan Bilal? Mukanya tak handsome macam orang-orang Arab, muslimat dirahmati Allah. Dah lah hitam, rambut keriting. Kita kan kadang-kadang, Ustazah, siapalah nak kat saya ni, muka saya huduh. Kesian orang yang macam tu. Baliklah pada Allah. Anda mulia bukan kerana wajahmu yang handsome, bukan kerana mukamu yang dimacam-macamkan produk sampai habis duit gaji sebulan. Beli Ustazah, tengok dekat Facebook kalau pakai tu kulit jadi putih Ustazah, putih. Pakailah. Rupanya lepas 3 bulan hitam pula muka saya Ustazah. Saya pun tukar. Habis tu duit gaji kalau Allah tak nak bagi berkat, banyak mana pun, naik mana pun, habis gitu saja. Hanya sibuk dengan jerawat sebiji nak dihilangkan, beli produk mahal-mahal. Allah, kesianlah orang macam ni. Tak tahu apa lagi yang dia nak. Sedangkan ciptaan Allah ni semua sempurna. Macam mana nak dapat kemuliaan, orang datang dekat, orang mai suka kat hang? Balik je pada apa yang Allah suka. Kita kata nak dapat kemuliaan, tapi kita buat semua benda yang Allah murka. Macam mana kita nak dapat kemuliaan, sahabat? Kita boleh melompat seperti tupai. Orang bukan tahu pun aku buat macam ni, orang bukan tahu pun, akhirnya tupai jatuh ke tanah juga. Sampai bila kau nak mempertahankan dosa yang kau buat? Sebab Allah takkan redha kau berpijak atas muka buminya Allah. Ustazah tu cakap senang. Ada je saya kenal orang tu kaya raya dengan duit haram, elok je tak jadi tupai pun. Dah lompat banyak kali tapi tak jatuh pun ke tanah. Hei sayang, faham ke tidak, hidup ni bukan hanya di dunia. Allah istidrajkan, beri sebab Allah menyampah nak dengar suara orang macam tu. Allah beri kelekaan, Allah bagi dia dalam keadaan seronok. Bertimbun-timbun dosa pun tak rasa apa. Rasa macam nak tepis lalat kat hidung, tak rasa bersalah apa. Tapi tunggu, saat datangnya sakarat,
Kita tak nampak. Tapi batin itu sedang menjerit, Rabbirji'un, balikkan aku ke dunia ya Allah, aku tak nak buat semua dosa-dosa yang engkau murkai ini. Itu baru nak putus nyawa, belum masuk dalam liang lahat, belum lagi berdiri di mahsyar Allah, belum lagi berada di jurang neraka, masih lagi minta aku bertaubat ya Allah, tak ada taubat dah ketika mati. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perkara macam ni Anita Dalip, hey sayang, sorry Ustazah memang tak tahulah, mengajar dengan data hazan ni macam cakap depan-depan je. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba anda sebut anda daripada mana, Masya Allah. Kan, walaupun ada yang kat Singapura kan, sahabat-sahabat, ada yang Korea, ada yang New Zealand join kita, subhanallah. Tapi orang Melayu lah duduk sana. Orang kata, Ustazah, orang New Zealand pun join, dia faham ke cakap Ustazah tu? Ustazah adalah sebut nama pak saudara kita dalam data hazan ni pun tak betul. Dia faham ke bahasa Ustazah? Orang Melayu duduk sana kan, join kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nak sebutkan apa, muslimat dirahmati Allah, semua ni Allah pandang sampai ke dasar hati. Itu sebab bila kita memahami ayat-ayat Allah ni, muslimat dirahmati Allah, Bilal bin Rabah tak mulia pun pada asalnya. Tak ada siapa pun nak pandang dia, muslimat dirahmati Allah. Tapi dia dimuliakan setelah bersyahadah. Kita ni hari-hari bersyahadah dalam, kalau kita tak sebut pun kalimah syahadah tu, dalam solat, bacaan tahiyat kan kita bersyahadah. Tapi syahadah kita kosong, hanya di bibir, hanya di lisan. Kita tak rasa pun kat sini saat kita diuji, ya Allah, semua tu bukan Tuhan aku, biasa je sekejap engkau bagi, sekejap hilang. Engkau je yang kekal ya Allah, engkau kuatkan aku daripada apa yang telah engkau ambil ni ya Allah. Engkau kuatkan jiwaku. Kalau ada rasa macam tu sahabat, baru kita menjiwai syahadah kita tu. Akhirnya Bilal dimuliakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku terdengar bunyi telapak kakimu di dalam syurga wahai Bilal. Masya Allah sahabat-sahabat, terima kasih semua dari Al-Ustaz Mahizan. Masya Allah. Allahumma salli. Hanisa Syafi'i, semoga sukses dalam exam hari ni. Suka tengok Ustazah bulat mata. Peliklah kamu-kamu ni, kamu-kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey, Ustazah bahas tadi Al-Baqarah 257. Dan lisan Ustazah, kalau siapa yang biasa dengar kuliah kan, Ustazah biasa sebut minaz zulumati ilan nur, daripada macam-macam kegelapan. Sahabat, ini nak cerita dulu pada zaman jahiliah, bukan saja menyembah berhala. Tengok macam mana mereka memandang wanita. Jahiliah zaman moden pun banyak juga. Allahu Akbar, dia buat macam-macam benda maksiat. Tapi percayalah, bila Quran jadi panduan, bukan saja di mengaji tapi di mengkaji, dia tadabbur, leburnya dia sebagai, takaburnya dia sebagai manusia akan lebur. Ustazah selalu sebut perkara ni. Faham Quran, balik pada Quran, banyakkan baca Quran. Sahabat Latahzan, tolong janji hari ini tidak ada hari tanpa Al-Quran. Please, kita hidup tiap-tiap hari kita bernafas. Kita takut mati. So, jangan berada dalam hari-harimu 24 hours. Jangan cakap dengan Allah, aku tak sempat ya Allah. Kau ngetih sampai 2-3 jam, 8 biji emak dekat depan, sempat. Kau buat macam-macam benda, sempat. Kan? Sahabat-sahabat, kau boleh buat macam-macam perkara. Baca WhatsApp, lepas Facebook, Messenger segala, Twitter, TikTok segala. Kau sempat. Nak cakap dengan Allah, kau tak sempat baca Quran. Tolong jangan jadi manusia yang terlampau biadab dengan Allah. Allah bagi sama je 24 jam. Kenapa tak sempat? Mulakan walau satu hari satu ayat Al-Quran. Percayalah, kalau anda paksa diri anda satu hari satu ayat Al-Quran, anda akan datang rasa nikmat, ketagih. Takkanlah teruk sangat aku ni. Baca WhatsApp 1 jam. Takkanlah aku nak baca ayat Quran 1 ayat je. Ya Allah, aku nak tambah lagi jadi 1 muka surat. Barulah kita faham kenapa ada orang boleh baca Quran 1 hari 1 juzuk. Sebab dia dah merasa lazat, dia dah rasa seronok. Sahabat, malam tadi pukul 1.45 pagi, Ustaz dapat urusan kerja umrah. Ustaz ni saya punya ni, Ustaz ni kerja ni. Lepas tu saya tengok handphone pagi 2.45 pagi, tim dengar masih lagi bekerja. Saya kata, apa bang? Takkan jadi macam ni kalau mereka tak bekerja dengan jiwa. Orang yang tak bekerja dengan jiwa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Syed suruh aku je. Kan? Dah habis dah waktu kerja ni, Syed suruh aku je.
Tolong grab sungguh-sungguh orang yang bekerja dengan jiwa. Buat apa pun dengan roh. Apatah lagi solat, baca Quran sahabat. Hanya di bibir engkau tidak menjiwai. Ni saya nak tanya ni, kalau anda tengok filem Korea tu, kenapa sampai nangis-nangis? Adakah anda tengok hari pertama, semalam aku tengok hero dia lain. Hari ni